ahlak baginda Rasulullah ini Al-Quran kan, Masya Allah, dan itu yang kita nak cuba contohi, terapkan seberapa banyak yang mungkin dalam kehidupan kita. Dan hari ni Ustaz nak bawakan tentang akhlak Rasulullah, tidak mencela makanan. Masya Allah Ustaz, ni sangat bertepatan lah sebab hari ni orang raya kedua, raya kali kedua untuk tahun ini. Kan, Raya kali kedua. raya kali kedua untuk tahun ini. Dan yalah, kita nak sama-sama mengingatkan bahawa tak boleh nak mencela makanan kerana Rasulullah tak lakukan begitu. Jadinya mungkin awalan ini sedikit mukadimah nak berikan. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Terima kasih pada DJ Yati dan seterusnya sidang penonton dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama rafakkan setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, syukur dengan lisan kita menyebut kalimah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan tindakan kita ataupun amalan kita, iaitu kita melakukan amal perbuatan yang baik sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini 10 hari bulan. Biasalah 10 hari bulan ni semua maklum, hari ni dah boleh rentas negeri. Kemudian yang keduanya, sebagaimana Yati sebut tadi, ni raya kali kedua, raya kali kedua. Tapi sebab itu saya tertarik dalam grup WhatsApp sekolah saya. Dia ada satu sahabat saya tulis, dia kata mula-mula PKP, kemudian PKPB, PKPB, sekarang PKPP, lepas ni fikirlah sendiri, fikirlah sendiri. Sebab walaupun dah diberikan kelonggaran, boleh merentas negeri, boleh balik kampung, tapi fikirlah sendiri, maksudnya fikir keselamatan, betul, fikir kesihatan, fikir orang yang disayang, fikir maksudnya bila memandu tu berhati-hati. Dan yang paling penting sebenarnya, kita ni jangan macam minta maaf sebut macam kambing baru lepas keluar kandang. Macam kambing keluar lepas kandang, Masya Allah, tak ada peraturan. Dia mana ada beratur kambing kan? Dia main keluar itu je kan, main keluar itu je, tak ada beraturnya. Kita jangan jadi macam tu. Sebab itu sebenarnya Allah uji kita, Allah maksudnya tahan pergerakan kita selama 3 bulan ni sebenarnya untuk menjadikan kita ni manusia yang bersyukur selepas daripada kita keluar daripada kepungan tersebut. Kita jadi manusia yang berdisiplin, kita jadi manusia yang menghargai nikmat lapang, nikmat boleh berjalan ke sana ke sini, ke sana ke sini sebagaimana PM sebut kan. Dan yang paling besarnya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tinggal di bumi Barakah Malaysia ini yang alhamdulillah kita berjaya, walaupun belum berjaya sepenuhnya, tapi kita telah berjaya sedikit membebaskan diri kita daripada wabak penyakit tersebut, insya-Allah. Tapi kena ingat, kita jaga kita, kena ingat, maksudnya sentiasa, insya-Allah. Okey, pada pertemuan kita lepas kita bicara tentang sifat malu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada kaitan yang kita nak bincang hari ini, iaitu baginda SAW tidak mencela makanan. Bagaimana boleh lahir baginda tidak mencela makanan? Yang pertama sekali adalah kerana sifat malu yang terlalu tinggi pada Nabi SAW, sehingga Nabi SAW malu untuk menzahirkan kebencian dia terhadap sesuatu. Sebab itu yang lepas kita bicara, Nabi SAW ni malu yang tinggi sehingga Nabi SAW menyembunyikan kemarahan baginda SAW. Baginda marah, tapi baginda ni malu. Sifat malu tu tinggi pada baginda SAW sehingga menyebabkan baginda ni dia malu untuk menunjukkan ataupun menzahirkan kemarahannya. Sebab kalau kita lihat orang yang marah, Masya Allah, kadang-kadang akhlaknya tak tahu dah ke mana dah akhlaknya kan. Kadang-kadang keluar perkataan yang Masya Allah, dia amburkan perkataan yang
tak sepatutnya dihamburkan, sepatutnya dikeluarkan. Yang keduanya adalah orang yang marah ni kita lihat emosinya, kewarasan akalnya. Seperti baginda SAW, baginda menyembunyikan kemarahannya sebab tingginya sifat malu baginda SAW. Sama juga dengan kalau baginda membenci sesuatu perkara, baginda akan menyembunyikan kebenciannya kerana sifat malu yang tinggi. Sebab itu yang kita bicara hari ini, kita bicara tentang baginda tidak mencela makanan. Baginda tidak mencela makanan. Okey. Hadis Nabi SAW, kalau kita lihat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ma'aba Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman khattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda ataupun baginda SAW ma'aba Nabi. Ini maksudnya kata-kata daripada Abu Hurairah, ma'aba Nabi, Nabi SAW tidak sesekali ataupun tidak pernah mencela ta'aman, makanan. Dan bila baginda qatun ni maksudnya sama sekali tidak pernah. Sama sekali tak pernah. Sekali pun tak pernah. Okay. Kalau Nabi suka kepada makanan tersebut, Nabi akan memakannya. Namun jika Nabi tidak atau Nabi tidak menyukainya, karihan ni maksudnya membencinya ataupun tidak menyukainya, tarakahu, Nabi meninggalkannya. Ini akhlak Nabi SAW. Nabi tidak akan mencela makanan sebab sifat tinggi yang pertama malunya Nabi SAW sehingga Nabi menyembunyikan apa tadi sebut, menyembunyikan marah itu. Satu kemarahan, yang kedua menyembunyikan tidak suka suatu perkara tu. Ataupun kita sebut tadi menyembunyikan kebenciannya terhadap satu perkara, menyembunyikan kebenciannya terhadap satu perkara. Okey. Apa yang kita dapat ambil daripada hadis ni kan? Ada tu kisah dia, hadis ni dia kisahnya Maimunah isteri Nabi SAW yang baru dikahwini oleh Nabi SAW pada ketika itu. Lalu Khalid bin Walid yang merupakan anak saudaranya, anak saudara kepada Maimunah daripada sebelah ibu Khalid bin Walid. Maimunah menghidangkan kepada Nabi SAW daging dhab. Dhab ni biawak pada pasir. Biawak pada pasir. Dulu waktu saya belajar di Mesir dulu, masya-Allah kita orang bukanlah kerap makan nanti, tapi boleh makan Ustaz? Boleh makan nanti macam daging ayam, macam daging ayam sebenarnya. Bukan bentuk dia dhab tu kan? Dhab yang merangkap kan? Jangan tengok muka dia, jangan tengok rupa dia. Jangan tengok rupa dia kan. Jadi kalau di Mesir dulu seekor dalam 20 Junai, lebih kurang dalam RM10 Malaysia lah seekor. Kan? Tak besar ke Ustaz? Tak besar lah. Besar. Itulah daging dhab kan. Okey. Lalu ketika baginda SAW menghulurkan tangan untuk mengambil daging tersebut, tiba-tiba ada seorang perempuan daripada dalam bilik Maimunah berkata, maklumkan kepada Rasulullah tentang daging yang kalian hidangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata tetamu datang tu, ya Rasulullah, ini daging dhab, biawak pada pasir tu. Sejurus mengetahui daging tersebut, baginda menarik kembali tangannya. Melihat itu, Khalid bertanya, ya Rasulullah, adakah daging ini haram? Baginda menjawab, tidak. Hanya kerana daging ini tidak terdapat dalam kaumku. Maksudnya Nabi tak biasa makan, ataupun Nabi geli geli kalau bayangkan macam memang tak boleh nak telan nanti kan. Sebab itu kerana aku berasa kurang selesa memakannya. Kata Nabi rasa kurang selesa nak makannya. Jawab baginda SAW dengan lembut agar tidak melukai hati isterinya yang telah menyiapkan daging panggang tersebut. Ketika baginda SAW menghulurkan tangan untuk mengambil daging tersebut, maksudnya baginda membatalkan niat itu dan meninggalkan makan daging tersebut, tetapi memakan makanan yang lain. Itu yang disebutkan. Okey. Apa yang kita dapat ambil daripada akhlak Nabi SAW tidak mencela makanan ini? Yang pertama sekali adalah makanan, ini rasional akhlak. Kita akan bicara nanti rasional science, kita bicara rasional akhlak dulu. Rasional akhlaknya adalah makanan ini hakikatnya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, makanan ini
hakikatnya adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan cela makanan sebab seolah-olahnya kita mencela ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kalau kita lihat orang tu kan, kita kata hodohnya orang tu. Jangan. Kan? Hodoh dia maksudnya tu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Bukan pada mata kita hodoh ya. Dan sebab itu ta'rifan cantik ini dia subjektif. Kalaulah kita kata yang kulit hitam itu tak cantik, kan? Ada je peragawati yang model hitam, kan? Ada juga orang yang di belah-belah negara-negara Afrika berkahwin juga. Mungkin kita pergi kat sana, kita pula yang tak cantik. Kan? Sebab itu cantik ni subjektif. Sebab itu para ulama kata cantik ni ada dua. Satu cantik fizikal, sudut raut wajahnya, letak matanya, hidungnya, pipinya, kan? Itu fizikal. Ada yang mengatakan bahawa cantik itu adalah akhlak. Rupa cantik, kalau tak ada akhlak, tak ada cantiknya. Tak ada cantiknya, kan? Buruk je, kan? Jadi ada yang itu. Jadi sama juga dengan makanan. Makanan ni hakikatnya adalah pemberian daripada Allah SWT dan ciptaan Allah SWT. Ciptaan Allah SWT. Sebab itu kalau mencela makanan ni seolah-olah kita mencela apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Itu yang pertama. Jadi kalau saya selalu berforum dengan Riza, dengan Dr. Sani Al-Arabi, dengan di MAPIM, kan? Dia orang cerita pasal Masya Allah bila hantar bantuan makanan, kita berikan makanan tersebut, tiba-tiba dia minta kotaknya, kan? Kenapa kotak? Rupanya nanti bila makanan yang kita berikan ni, ataupun MAPIM berikan, ataupun NGO daripada Malaysia berikan, Allahumma salli, mungkin boleh bertahan selama sebulan. Boleh bertahan selama sebulan. Selepas sebulan, mungkin 2-3 bulan lagi baru datang makanan lagi. Jadi mereka menyimpan kotak ni untuk mereka jadikan makanan, untuk jadikan sup kotak. Jadi kita yang tak pernah, kan? Kenapa? Sebab itu kita kena mensyukuri setiap apa yang dihidangkan kepada kita. Sebab itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi yang kedua, Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahawa seharusnya seorang Muslim itu redha dengan rezeki, dengan makanan yang ada. Sebablah redha maksudnya dengan rezeki dan makanan yang dia ada. Kalau kita lihat kisah dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab sifat kehidupan Nabi SAW, ataupun diceritakan tentang ada sahabat waktu peperangan tidak ada makanan, mereka makan daun-daun kayu, sehingga ada sahabat yang membuang najis. Kata sahabat tu, najis kami tak maksudnya istilah bahasa kita sebiji, sama seperti najis unta, najis binatang ternak kan kami. Maksudnya tak ada makanan melainkan daun-daun kayu. Yang sehingga melukakan bibir mereka makannya. Maksudnya daun yang agak keras, ada duri-durinya. Sebab itu disebut bahawa kita kena mensyukuri setiap makanan tersebut. Sebab itu Yati, kalau waktu saya belajar di Mesir, ini antara rasionalnya kenapa Mesir panggil roti tu dengan ish. Namanya ish. Roti tu, kan? Roti tu ish, dia maksudnya ish ni kehidupan. Asha ya'ishu. Aisha ni, ish ni maksudnya kehidupan. Jadi dinamakan roti itu dengan ish, iaitu kehidupan. Jadi Masya Allah, besarnya Arab, maksud roti itu dalam kehidupan. Ya, maksudnya roti itu kehidupan dia. Walaupun roti itu Masya Allah, kalau Yati mungkin tak makan pun. Kita, yalah, Malaysia ni mewah dari sudut makanan. Dan paling saya terkejut 2020 Yati, statistik terbaru jumlah rakyat yang obesity, berat badan melepasi ataupun melebihi BMI, kan? Malaysia sebelum ni tempat pertama, 2012 tak silap saya, dia punya statistik 44.2% jumlah rakyat Malaysia yang obesity, maksudnya mempunyai berat badan berlebihan. Okay?
terbaru 2020, tahu berapa? Lebih 50% daripada rakyat Malaysia masih menduduki tempat pertama lagi. Masih menduduki tempat pertama lagi. Dengan peningkatan jumlah lagi. Meningkat daripada 44.2% naik 50%. 2020 ni jumlah masyarakat yang obesiti, masya-Allah kan. Sebab itu kalau Ish di Mesir, dia jatuh atas tanah, ya Allah, dia ambil, dicium-cium, lepas tu diselitkan tempat yang tinggi. Masya-Allah. Pada mereka, itulah maksudnya mereka menghargai. Yang keduanya mereka ni hormat pada makanan, Ustaz. Macam mana nanti? Hormat pada makanan. Ya, hormat pada makanan. Sebab makanan tu adalah rezeki daripada Allah. Yang kedua adalah pemberian daripada Allah SWT. Sebab itu Imam Al-Ghazali sebut kata, seharusnya bagi setiap Muslim itu redha dengan makanan yang ada. Ya, jadi kita kena redha. Ya, cukuplah sekadar apa yang kita ada. Pernah saya terbaca satu artikel ataupun di majalah ataupun di Sufabah, kisah seorang orang miskin bila ada NGO yang memberikan dia makanan dan makanan tu bentuknya burger. Kan, makanan tu burger yang diberikan. Bila diberikan kepada anak-anak dia kan, anak dia tenung je burger. Ya, tenung je burger tu kan. Lepas tu dia tanya kenapa tak makan. Dia kata, "Bang, macam mana cara nak makan ni? Macam mana cara nak makan burger ni?" Dia tak tahu nak makan burger ni kan. Sampai tahap tu ada orang yang tak pernah jumpa burger. Ada orang tak pernah jumpa burger. Macam kita di Malaysia, Alhamdulillah, sebab tu kadang-kadang ada orang pertikai kita dari sudut kenapa perlu berkorban ataupun melaksanakan ibadah korban di luar negara, di Kemboja ataupun negara-negara yang miskin kan. Kenapa tak buat di Malaysia kan? Afdal di Malaysia, betul. Kita kena tahu bahawa afdal korban di tempat kita sendiri. Okay? Dan diagihkan di kalangan penduduk tempat kita sendiri. Tapi kalaulah negara kita ni dah berlebihan, kadang-kadang Yati kalau macam musim korban nanti insya-Allah dalam peti ais, saya silap nak raya haji tahun depan balik semula ada lagi dia punya daging kat dalam peti ais tu dah beku dah yang lama dah. Sebab bayangkan kadang-kadang satu rumah dapat 5-6 kilo. 5-6 kilo. Jadi boleh kita berkorban di luar negara di Kemboja, sebab kalau kita berkorban di luar negara, terutamanya di Kemboja yang sebagaimana NGO yang saya buat under One Nation, Tubuhan Wilayah Ummah Malaysia, kita buat di Kemboja. Bila buat di Kemboja kan, kita lihat mereka ni, ya Allah, mensyukuri, menikmati sebab mereka jumpa daging ini setahun sekali. Kalau tak ada orang datang untuk berkorban di negara mereka, mereka tak akan makan daging. Itu kita kena mensyukuri. Tapi tak ada masalah, tuan-tuan nak berkorban di Malaysia boleh, afdal. Tapi kalau nak lebih dinikmati ataupun disyukuri, dihargai pemberian tersebut, kita boleh berikan kepada orang yang sangat memerlukanlah, orang miskin, orang yang susah. Mungkin di luar sana kan, mungkin di Somalia ke, wallahu alam, kita boleh pergi semua tempat. Okey. Yang ketiga, rasional akhlaknya adalah akan menyebabkan ada rasa sedih dan menyesal dalam hati orang yang menyediakan makanan tersebut. Itu Nabi SAW dia menghargai orang yang memasak. Macam mak kita lah, macam isteri kita lah, macam Yati lah kan. Balik-balik daripada ni, minta maaf Yati, contoh. Boleh Ustaz. Itu pun suami Yati pun hebat masak kan. Dia boleh masak sendiri kan. Dia tahu kalau Yati balik penat kan, lebih-lebih Ramadan itu kan, yang hari raya bertugas waktu malam kan. Betul. Jadi kadang-kadang orang balik dah penat tu, balik ada masak kan. Okay. Cuba bayangkan isteri dah dia tadi mengemas, membasuh, sidai baju, lipat baju, kemudian dihidangkan makanan. Kita pula bila sampai kita komplain makanan tu. Masin sangat ke? Ni apa ni, kenapa kan? Apa perasaan isteri kita? Sedih, apa Ustaz. Sedih. Sedih. Kan? Sebab tu masin ke? Macam mana? Makan je lah. Redha je lah kan. Redha. Sebab kalau kita hina makanan tersebut, kutuk makanan tersebut, dia akan menyebabkan isteri kita terasa hati. Terutamanya mak kita. Kan, mak kita. Ya Allah, kalau mak tak ada lain ke mak? Jemput. Johor jemput lah kan. Kalau di belah utara kan, dia cekodok je mak. Cucur je kan.
Si cucuk dia tak ada lain ke? Kalau ada pisang standard tu, selagi mana pisang standard tu tak habis kan, asyik pisang je. Pisang goreng je. Komplain pula. Jangan. Sebab itu, kita kena syukuri. Kena syukuri itu. Okay. Yang keempat, ini menunjukkan bahawa tingginya akhlak Nabi SAW, Nabi tidak memilih makanan. Jadi kita sebenarnya hidup bukan untuk makan. Itu yang terbalik kan. Sebenarnya makan untuk hidup. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau umur macam saya dah 40 nanti, dan sahabat-sahabat saya yang di luar sana dah umur 40, kita dah kena tukar dah kita punya menu dah. Bukan yang sedap. Kita kena pilih yang sihat. Kita kena pilih yang sihat. Kalau pilih yang sedap, tu yang kadang-kadang Allah, kandungan gula dalam darah naik, lepas tu tekanan darah naik, semua naik kan. Sebab itu kita bila 40 tahun ke atas ni sebenarnya kita dah kena sedar diri, kita kena ambil yang sihat, bukan yang sedap. Bukan yang sedap. Okay. Tu yang kita dapat sebut 4 perkara tadi. Pertama, makanan tu hakikatnya adalah cipta Allah. Kalau mencela makanan tu seolah-olah kita mencela cipta Allah SWT. Yang kedua, Imam Al-Ghazali kata sepatutnya seorang Muslim ini dia redha dengan apa yang dia makan, ataupun makanan yang ada pada dia. Yang ketiga, kalau kita mencela makanan akan menyebabkan orang yang menyediakan makanan tu terasa hati dan sedih. Dan yang keempat, tingginya akhlak Nabi SAW, Nabi tidak mencela makanan, bermaksud Nabi tidak cerewet bab makanan. Nabi tidak cerewet sebab makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wallahualam. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan itu. Itu baru dari sudut akhlaknya kan. Ustaz dah kongsikan bersama dengan kita kenapa Rasulullah tak mencela makanan. Dan kita ada sahabat kita dari Singapura, Nurliah Sanusi, dia kata dari Bangkit Road, Bukit Panjang, Singapura, juga sama-sama tengah mendengarkan kita di FB IKIM FM. Untuk anda, tugasan anda mudah saja, tekan butang share supaya lebih ramai lagi faham, tahu dan dapat amalkan sunnah baginda Rasulullah SAW, iaitu akhlaknya tidak mencela makanan ketika makanan dihidangkan. InsyaAllah kita akan kongsikan lepas ni tentang dari sudut kesihatannya bagaimana. Kita akan kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi rahmatan lil alamin. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi rahmatan lil alamin, menerusi perkongsian bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari di FB IKIM FM. Bagi yang sedang menonton saat ini, jom sama-sama kita pakat-pakat tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian berkenaan dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minggu lepas kita tentang sifat malu baginda Rasulullah, dan kali ini akhlak Rasulullah tidak mencela makanan. Betul kan Ustaz kan, orang yang ada akhlak yang baik dia macam bunga. Dia nampak cantik, orang suka dekat. Itu yang paling penting sekali kan, insyaAllah. Alhamdulillah. Dan kita sambung lagi Ustaz. Ada rakan kita daripada Sydney, Fatimah Abdul Rashid juga bersama-sama di FB IKIM FM. Masya Allah, seluruh dunia kita kumpulkan waktu ini untuk dalam majlis ilmu kita. Dan ada juga soalan, kita bagi soalan sikit lah Ustaz. Nanti Ustaz akan jawabkan sebelum kita nak sambung lagi. Sebab ada rakan kita di WhatsApp IKIM Ustaz, tanyakan, kata rakan kita ni bukan jenis orang yang memilih makanan. Makan apa saja. Tapinya dapat anak-anak saya suka memilih-milih makanan. Ada tak kisah-kisah Nabi yang boleh bagi semangat untuk kita bantu anak-anak ini supaya tak menjadi orang yang memilih-milih makanan Ustaz? Takut-takut nanti satu masa mereka tercela makanan Ustaz. Tapi itu soalan tu kita simpan dulu. Ustaz teruskan dengan pengajian Ustaz hari ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada Yati dan sedang pendengar dan penonton yang Allah SWT yang sebut jadi seluruh dunia kan. Ada di Sydney. Lepas ni insyaAllah doakan saya boleh cakap, boleh bahasa Inggeris dengan baik. Lepas ni kita boleh segmen bahasa Inggeris pula kan. Kan, mana tahu. Medium dakwah Ustaz kan. Betul. Tapi Yati, saya tadi baru perasan Yati punya tudung dengan baju saya hampir sama kan. Alah Ustaz, tak perasan. Masya Allah. Tapi Ustaz lebih pada warna purple kan Ustaz kan. Pink purple macam tu kan. InsyaAllah kan. Okay. Satu kajian dari sudut rational science-nya, kenapa dilarang mencela makanan. Kalau kita lihat kita boleh ambil perkara ini juga, kita boleh kaitkan, walaupun kajian ini dibuat atas air, tapi nanti kita bincang seterusnya. Kajian satu buku yang ditulis oleh saintis Jepun, Masaru Emoto, kalau biasa dengan namanya kan, yang menulis satu buku tajuknya The Hidden Message of Water. Maksudnya
rahsia, apa message, apa pesanan rahsia daripada Di sebalik air kan. air. Maksudnya buat kajian tentang air. Okey. Pertama sekali yang disebut dalam buku ni adalah air mampu mendengar pesanan melalui ungkapan. Air mampu mendengar pesanan melalui makanan. Dan saintis Jepun ini juga, Masaru Emoto juga, dia mengkaji tentang sains tentang makanan, tentang makanan. Dia pernah membuat satu kajian terhadap beras yang diungkapkan dengan perkataan yang baik, kemudian diungkapkan satu bekas lagi dengan perkataan yang buruk, dan yang ketiga diungkapkan yang tidak diungkapkan dengan apa-apa perkataan sekalipun. Maksudnya dilabelkan. Pertama yang ditulis love, yang kedua bekas, yang kedua dilabelkan dengan hate, yang ketiga dilabelkan dengan perkataan ignore ataupun diabaikan, tidak disebut apa-apa. Eksperimen ini berlangsung selama 30 hari, maksudnya beras yang dalam bekas ini disimpan selama 30 hari. Pada hari ke-15, bekas yang telah dihamburkan dengan perkataan yang buruk itu, hate, benci, hodoh, telah menunjukkan perubahan dari sudut fizikalnya. Sudah ada bintik-bintik hitam, berkulat. Berbanding makan yang diungkap dengan perkata baik masih lagi kekal dengan bentuk fizikal sebelum disimpan pada hari pertama tu. Okey. Yang ignore pula hari yang ke-30 baru menunjukkan kesan dia, maksudnya makanan tu rosak, beras tu rosak. Jadi ini sebenarnya kajian yang dibuat, rupa-rupanya air, makanan ini dapat menyerap ungkapan yang keluar daripada mulut kita. Kalau kita lihat ada satu video dia tutup kedap rapat bekas tu. Kalaulah mungkin sebab terhamburnya air liur kita ketika bercakap masuk dalam makanan tu, itu antara faktor juga boleh menyebabkan perubahan dari sudut fizikal makanan tersebut. Tetapi ditutup terlebih dahulu dan tidak ada sentuhan makanan pun, dia gunakan alat, masukkan dalam bekas tu, tak ada sentuh oleh makanan, sebab kita tahu pada tapak tangan kita ada enzim kan yang boleh menyebabkan makanan tu rosak ataupun basi. Tapi tak disentuh dengan tangan, kemudian ditutup dulu rapat, ada getah untuk menyebabkan tak masuk udara dalam tu, barulah dihamburkan dengan kata-kata yang baik. Yang kedua barulah dihamburkan dengan kata-kata yang tak baik kan. Selepas 15 hari sudah nampak ada perubahan. Bekas yang dihamburkan dengan perkataan yang tidak baik itu sudah menunjukkan perubahan, iaitu ada kulat, ada titik-titik hitam, maksudnya beras tu dah rosak. Jadi rupanya kajian ini memberikan gambaran ataupun keputusan kepada kita bahawa rupa-rupanya makanan ini juga dia menyerap kata-kata yang positif bagi kita dan menyerap juga kata-kata yang negatif bagi kita. Kalau kita hamburkan dengan perkataan yang tak baik, makanan ini akan rosak. Jadi makanan rosak ni akan memudaratkan kita lah. Satu. Yang kedua, mungkin hilang semua dah dia punya proteinnya, karbohidratnya, vitaminnya semua hilang daripada makanan tersebut. Jadi masuk dalam kita ni tidak memberikan manfaat bagi kita. Berbeza dengan makanan yang kita Allahumma salli, kita hamburkan dengan perkataan yang baik. Sebab itulah Nabi SAW sebelum makan, Nabi akan berdoa ataupun menyebut nama Allah, kan, menyebut nama Allah, bismillah, kan, ataupun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, kan, doa-doa itu. Sebab perkataan yang baik akan menyebabkan disebut dalam ni air atau makanan yang diperdengarkan perkataan yang baik, molekulnya berubah menjadi cantik dan seimbang. Berbeza pula dengan makanan ataupun air yang dihamburkan dengan perkataan yang buruk, molekul air berubah menjadi tidak seimbang dan hodoh. Ya, rupanya makanan ni dia makhluk Allah, kan, makhluk Allah. Hidup, makanan Sebab tu hidup. Ya, orang tua kita cakap macam, saya pernah sebut juga dalam kita dah bersiaran ni. Rupanya kita bersiaran hampir 2 tahun dah. Oh, Masya Allah. Disebut, orang tua kata, kalau nak beli kereta baru, jangan cakap kat dalam kereta lama. Kecil hati kita lama. Ya. Kecil hati nanti rosak.
Tengoklah rosak lepas tu kan. Okey, walaupun kita kata tak ada kajian sains tentang tu. Tak ada yang boleh buktikan tentang tu. Tapi kenapa rupanya dia makhluk Allah, dan makhluk Allah ni dia ada perasaan. Ya, ada sahabat saya seorang yang memang kaya lah dia pakai Ferrari dan dia rajin pergi solat di masjid setiap waktu, dan sengaja dia parking Ferrari dia tu betul-betul depan pintu masjid. Bukan nak menunjuk, bukan nak, dia kata apa, sebab saya tahu Ustaz dia makhluk Allah, saya nak suruh dia dengar ceramah, saya nak suruh dia dengar azan dan bacaan imam, dia kata. Masya-Allah, subhanallah. Jadi sebab dia kata saya tahu dia makhluk. Besi ni adalah ciptaan Allah, makhluk. Jadi saya nak dia ni biar dengar perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita lihat pengkajian di Selangor, tak silap saya kan, yang ada satu penternak lembu kan, penternak lembu. Dia menghabiskan RM10,000 untuk kos PA system sound yang diletakkan dalam kandang lembu, yang setiap hari akan dia akan pasang ayat-ayat suci Al-Quran. Suci Al-Quran. Sejak dia pasang, pertama sekali adalah dia kata susu yang terdapat pada lembu tu semakin banyak, susu jadi lembu jadi produktif. Yang kedua, Allahumma salli alaihi lembu ni dia jauh daripada penyakit. Maksudnya lembu dia tak terkena penyakit. Sebab itu perkataan yang baik sebenarnya dapat di Allahumma salli, dapat di, kita bahasa Inggeris dipanggil absorb lah, dapat diserap oleh makanan tersebut. Okey. Sebab itu kita pernah bicara sebelum ni kan, antara amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur yang disebutkan dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, Syekh Abdul Wahab At-Tariri, antara amalan Nabi SAW bila Nabi bangkit pada waktu malam untuk solat tahajud, dan kebetulan isteri baginda SAW juga tersedar ketika itu, dan baginda SAW akan memulakan perbualan dengan isterinya dengan menggunakan perkataan yang membahagiakan. Dan disebut dalam kitab tersebut, antara rasional dia adalah bila kita memulakan perkataan dengan isteri kita perkataan yang baik, dia akan menyebabkan seluruh hari itu jadi bahagia. Seluruh hari itu jadi bahagia, kan? Mungkin tadi sebelum bangun tidur malam tadi dia cadang nak masak cekodok je lah kata dia. Jemput-jemput je lah dengan malas. Tapi oleh kerana bangun-bangun pagi dapat perkataan yang baik, moodnya baik, nasi tomato sarapan pagi insyaAllah. Biasanya nasi tomato makan ni, ataupun nasi berani gam, masya-Allah. Sebab itu manusia ni lebih-lebih manusia yang bernyawa, yang punya perasaan. Jadi kita kena hamburkan dengan perkataan-perkataan yang baik, sebab kita akan manusia tu selain daripada hatinya punya perasaan boleh serap, rupa-rupanya seluruh tubuh badan ni boleh menyerap perkataan yang positif tu. Sebab itu kalau sebagai contoh, kalau orang tu sihat tapi kita asyik cakap dengan dia, kau sakit tadi aku sihat lah, tapi aku tengok macam pucat je muka kau ni kan, kau sakit lepas tu tak sihat, tapi cuba 2-3 orang ataupun setiap hari kita kata kau ni macam sakit lah, dia terus sakit betul nanti. Itu yang bernyawa, bernyawa. Tapi rupa-rupanya yang makhluk Allah yang namanya makanan ini juga ada nyawanya, ada nyawa sebenarnya. Dia hidup, dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Perkara ini juga disebut oleh Dr. Daniel Zainal Abidin dalam bukunya Konsep Perubatan Islam juga. Maksudnya perkara yang saya sebutkan tadi itu juga disentuh oleh Dr. Daniel Zainal Abidin dalam bukunya Konsep Perubatan Islam. Jadi itu dari sudut sains, kenapa kita dilarang untuk mencela makanan. Dari sudut akhlak kita dah bicara tadi, kan, ada 4. Dari sudut sains rupanya makanan ni dapat menyerap perkataan yang kita hamburkan pada dia. Kalau baik, jadi baiklah makanan tersebut. Kalau kita hamburkan perkataan yang tak baik, jadi tak baiklah pada makanan tersebut. Hatta kepada dari sudut yang saya sebut ni, Masrur Imutun disebut dalam buku dia, kata kalau kita kata makanan ni masin pun negatif sebenarnya. Walaupun itu kenyataan, misalkan dia memang masin. Walaupun kenyataan, kita kata masinnya makanan ni, itu pun dikira sebagai perkataan yang negatif. Jadi kita kena cakap apa? Sedap makanan ni. Alhamdulillah. Tak tahulah kalau makanan ni dapat tahu tak kalau kita cakap
tadi kat depan rumah tu ada lori garam balik Tumpah. Allah Alam. Sebenarnya dia aura kita sebenarnya yang menyebabkan. Betul. So, kalau kita positif lah dia. Kalau kita negatif lah. Sebab Kan. dalam mulut ni dia ya boleh menipu, tapi kita punya aura kita yang boleh menyebabkan sesuatu tu, insya-Allah kan. Masya-Allah. Dan paling penting Ustaz, sebab kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita menghemburkan perkataan-perkataan tak baik pada makanan, macam Ustaz cakap tadi, dia akan menyerap perkataan-perkataan kita, itulah yang akan membina darah daging kita. Tapi cantik Ustaz kan, kitalah kebiasaan kita orang dekat Malaysia. Sebelum makan kita baca doa makan yang kita selalu baca tu, hujungnya tu elakkan daripada api neraka. Maknanya benda tu dah diserap dalam darah daging kita supaya kita menjauhkan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita sebagai bahan api neraka, Ustaz kan? Betul. Cantik Islam kan. Masya Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Jawapan belum dapat lagi Ustaz untuk soalan sahabat kita tadi. Untuk anak-anak yang memilih-milih makanan ni macam mana? Kita akan jawab lepas kita berhenti rehat seketika. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Dan untuk anda rakan budiman, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Melaka 89.5 FM. Alhamdulillah, tak kira di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk minit-minit terakhir bersama dengan Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawahari minggu ini untuk perkongsian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mencela makanan. Kita ada juga perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Facebook IKIM, Ustaz. Okey, insya-Allah. Antaranya macam Kak Aji kata penat-penat kita masak, tiba-tiba orang komen, memang sedih Ustaz, kata. Arman Azman dia kata kat sini, kata boleh tak kita tukar lauk ni terlebih garam, kita jadi kepada lauk ni terkurang garam. Oh, ni macam kiasan jugalah tu Ustaz. Kan? Okay. Kan? Kita nak jawab tadi soalan daripada sahabat kita tadi, macam mana untuk anak-anak ni kita tak naklah jadi kebiasaan memilih-milih makanan, takut kita bawa-bawa sampai besar mereka jadi orang yang mencela makanan pula, daripada memilih jadi mencela pula. Jadi macam mana kita nak didik anak kita, tak kisah-kisah Rasulullah ke kisah-kisah apa yang boleh diceritakan kepada anak-anak menjadi semangat kepada mereka untuk tidak memilih-milih makanan, Ustaz. Silakan. Okey, pertama sekali, kalau kita lihat maksudnya dari sudut pemakanan anak-anak ni, dia peranan ibu dan ayahnya sebenarnya dari sudut menyediakan makanan, kan? Maksudnya dari sudut proteinnya, dari sudut apanya, makanan, kalau anak kita memang dia suka makanan yang manis, kan? Suka makanan yang manis. Dan kalau terlebih manis pula, dia akan menyebabkan anak kita hyperaktif, kan? Bila hyperaktif, keburukannya dia akan susah nak fokus pada suatu perkara, terutamanya pelajaran. Jadi ibu dan bapa sebenarnya yang menyediakan makanan tu ada menu sesuai pada anak. Kadang-kadang bapa dia ni suka makan pedas. Takkanlah anak tu makan yang pedas, sebab itu anak komplain. Oh, tak sedap lah ibu, pedasnya kan. Ayah makan, ayah makan dia like je. Itu ayah dah ni kan. Jadi ibu dan ayah sebenarnya yang menyediakan makanan untuk anak-anak. Ibu dan ayah yang menyediakan untuk makanan untuk anak-anak. Macam aiskrim, memang bukan budak-budak je, kita pun suka aiskrim, kan? Tapi kita nyatakan kenapa tak boleh makan aiskrim banyak, kan? Tak boleh makan aiskrim banyak, nanti gigi hancur, kan? Gigi rosak, kan? Gigi rosak. Jadi boleh makan aiskrim, tapi bukanlah setiap hari makan aiskrim. Boleh makan aiskrim, bukan setiap hari makan aiskrim. Lepas tu, yang paling pentingnya adalah anak kita ni, kita sediakan makanan dia untuk dia boleh fokus pelajaran. Itu kita nyatakan tentang makanan sunnah, kan. Paling terbaik ikut Nabi SAW lah. Paling terbaik ikut Nabi SAW. Nabi ni pernah suatu ketika, ini akhlak Nabi SAW, dijemput oleh seorang hamba datang ke rumahnya. Dan ketika itu Nabi dihidangkan dengan roti yang dah kering, roti yang dah disimpan berhari-hari dah. Okey, kemudian dengan lauk daging yang sudah berbau hampir basi. Nabi memenuhi jemputan tersebut dan Nabi makan tanpa Nabi mengungkapkan apa-apa perkara pun, sebab Nabi nak jaga hati hamba ni, pertama. Yang kedua, rupa-rupanya hamba ni pun nak dapat manfaat kebaikan yang Allah sediakan bagi orang yang menerima tetamu. Kan, orang yang menerima tetamu. Jadi
walaupun dia seorang hamba, tak ada makanan, tapi dia tetap nak jemput Nabi SAW, tetamu yang sangat istimewa, dan Nabi datang, tetamu datang pasti bawa barakah kan, bawa keberkatan. Jadi hamba ni pun dia tak nak lepaskan peluang. Jadi dia sediakan pada Nabi SAW roti yang dah 2-3 hari yang dia tak makan baki dia tu, dan kuah daging yang dah, kalau ni ada bau nak basi, tapi rasanya masih belum berubah, tapi bau dah ada. Dan Nabi tetap makan tanpa Nabi mencela makanan tersebut. Jadi kita kena bawa kisah-kisah macam tu. Yang keduanya, selalu tunjuk dekat mereka tentang kesusahan rakyat-rakyat di luar sana, kan, di Syria yang berperang, kemudian di mana lagi, di negara-negara Afrika yang kebuluran, kemudian yang ni tengok, insya-Allah kita makan ni. Kadang-kadang Yati, macam anak saya pernah komplain juga, bukan komplain apa tau, kita makan buah, contohnya pelam kan. Lepas tu dia kata, ni paling kelakar lah, yang tadi dia makan manis, kemudian kali ni dia makan tak manis. Dia kata, Abi, Allah lupa letak gula dia kata. Allah lupa letak gula Cakap tak, Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah lupa. Yang manis ni untuk awak, yang budak kecil ni, manis, suka manis-manis, ni yang manis ni. Yang tak berapa nak manis ni untuk Abi, sebab Abi dah tak boleh manis-manis dah, kan. Nanti dah kencing manis pula, kan. Tak boleh manis-manis. Yang masam ni untuk Mama. Sebab Mama ni dia kan, dia suka yang masam-masam. Orang perempuan ni suka yang masam-masam kan. Jadi nanti cantik tak Allah cipta. Satu tangkai, tak semua sama rasanya. Beza rasa. Ada yang manis, ada yang tak berapa manis, ada yang masam. Kan? Kenapa? Ini cantik Allah. Sebab tak semua orang suka manis. Jadi tak semua orang suka masam, tak semua. Jadi ada yang suka masam, ada yang suka manis, ada yang suka tak berapa manis. Jadi cantik. Dalam setangkai ni pun Allah dah berikan, maksudnya kita pilih itu untuk kita syukuri sebenarnya. Betul. Orang tak akan menghargai manis kalau tak merasa yang masam tu. Betul. InsyaAllah. Kita sampai ke hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin sedikit hujung sebagai bekalan untuk rakan-rakan pendengar kita, sebagai pesan-pesan daripada Ustaz jugalah, bahawa ini akhlak Rasulullah, tidak mencela makanan. Silakan Ustaz. Betul, okey. Pertama sekali kita kena tahu bahawa inilah ketinggian akhlak Nabi SAW. Apa yang saya nak ulang balik daripada perbincangan kita daripada awal tadi, sifat malu Nabi SAW yang terlalu tinggi itu yang menyebabkan Nabi ini menyembunyikan kebencian dia terhadap sesuatu. Maksudnya Nabi SAW kalau dia tak suka, dia akan tinggalkan suatu perkara itu, dan kalau Nabi suka, Nabi akan makan. Nabi tak akan mencela. Jadi secara tak langsungnya Nabi ini dia tidak cerewet dari sudut makanan. Sebab itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi makan ni untuk sekadar memberikan tenaga, kan? Cara memberikan tenaga, bukan makan untuk kita berlebihan dari sudut makanan. Berlebihan dari sudut makanan. Sebab itu kalau kita lihat Yati, dia rasa kita hanya pada lidah kita je. Pada lidah. Depan manis, tepi ni masin, belakang sikit masam, atas ni pahit. Pangkal lidah dah tak ada rasa dah. Bila kita telan makanan tersebut, dah tak ada rasa apa dah. Kan? Lagi masuk dalam perut, bercampur yang masin, yang masam, yang manis, yang tawar tadi tu, cuba keluarkan balik. Tak kan? Memang tak sedap rasanya kan. Jadi sebenarnya dia sedapnya pada lidah je. Sedapnya pada lidah je. Jadi kita kena cari makanan yang bukan sedap sekarang ni, tetapi Allahumma salli alaihi wasallam yang sihat, yang dapat memberikan tenaga pada kita untuk terus beribadah, yang maksudnya yang memberikan kepada kita sumber tenaga untuk terus hidup. Sebab itu yang patut kita ambil tentang itu insya-Allah. Dan antara akhlak yang paling besar adalah Nabi tidak mencela makanan, sebab makanan rupanya dapat menyerap perkataan yang baik daripada kita dan perkataan yang tak baik. Jadi kalau kita hamburkan perkataan yang tak baik, molekul, sifat makanan tersebut akan berubah.
Kalau kita hamburkan perkataan yang baik, molekul dan sifat makanan tu akan jadi baik. Jadi akan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Ni akhlak Nabi SAW. Masya-Allah. Saya teringat orang-orang lama-lama Ustaz, kalau nak sampaikan pesan-pesan memang akan jemput anak makan sama-sama. Kecuali terutama makan malam lah kan, makan sama-sama. Kalau nak bagi nasihat, time tu lah bagi nasihat sebab akan jadi darah daging katanya. Tapi itulah sebenarnya Ustaz ya, sebab makanan tu menyerap makan apa yang kita perkatakan. Masya-Allah, cantik. Cantiknya orang dulu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi untuk akhlak yang lain supaya kita lebih mantap lagi dari sudut. Mudah-mudahan dikonti ya dia. InsyaAllah, amin, amin. Ya Allah, mudah urusan Ustaz kan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.